sultanan zaliman, dan mereka akan dikuasai oleh pemerintah yang zalim. Buat lagu mana pun, dia duduk nampak yang tu lah, dia tak nampak yang lain dah. Hai yuk, dia kata, koma tak tahu, teman dah kasih. Kasih apa makcik? Zaman makcik pun gula pun tak ada, dia kata. Dia takut gula habis. Dia kata. Yang ketiga, Nabi kata, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar daripada dunia dengan tak bawa iman. Dia tak mengaji, nak tahu apa bab iman tak iman. Oleh itu tuan-tuan, saya ajak diri saya dan tuan-tuan, mari kita kembali dekati para alim ulama. InsyaAllah dengan kuliah-kuliah mereka itu, antara orang yang diberi izin oleh Allah memberi syafaat di akhirat besok ialah para alim ulama. Yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al-anbiya summal ulama summal syuhada. Orang yang paling makna kata yang diberi izin oleh Allah memberi syafaat di hari akhirat besok, yang pertama ialah para makna kata nabi, yang keduanya para makna kata para ulama, ketiganya para syuhada. Saya tuan 2 hari lepas kaki saya ni jadi macam mana atau buat sakit. Ini cerita lama, saya terseliuh tahun 88 dulu. Turun tangga terseliuh macam tu. Walaupun dia masuk dah dalam dia punya kedudukan elok, tapi dalam setahun 2-3 kali dia jadi kaki sakit. Sejuk sikit ke, makan yang ada jenis sakit orang ni, dia jadi balik. Lepas tu tuan-tuan, anak murid saya azan subuh. Saya makit-makit tuan-tuan, nak berjalan tak boleh. Pakai tongkat pun tak boleh. Saya menangis kan. Nangis kesian. Budak-budak ni main jauh seluruh negara. Main nak mengaji. Subuh ni aku tak boleh nak pergi buat kuliah subuh. Kita terasa macam tu. Kerana kesedaran hari ni anak-anak muda dah mula mendekati yang ulama. Subuh tu tak dapat buat kuliah tuan. Saya teriak macam budak. Isteri saya pasal. Orang panggil azan dah. Nak pergi sembahyang subuh tak boleh. Nak buat kuliah tak boleh. Isteri saya tolong sabarkan saya pula. Jadi tuan-tuan, ulama ni dia sayang kat umat. Sayang sungguh, dia didik. Saya tuan-tuan punya sayang kat budak saya. Mari mengaji, saya sediakan tempat. Mengajilah saya kata. Yuran saya tak ambil sekupang pun. Duduk mengaji. Bertahun dah, 2 tahun lebih dah. Tak, saya tak usah bagi duit apa saya. Saya sekarang dah cukup duit, insyaAllah. Kucing derma sana sini, bolehlah bayar bil api, bil apa saya kata. Mengaji lah, dapat ilmu, doa untuk saya. Alhamdulillah. Tuan-tuan, dengan sebab itu, apabila ulama kalau dia ikhlas, dia mesti sayang kepada umat. Dia akan buat apa saja demi makna kata supaya umat ini terselamat daripada lembah kemungkaran, kemaksiatan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Jadi kita buat kesimpulan, tempat yang banyak ulama macam Madinah, Islam mudah diterima. Tempat yang tak ada ulama, penuh maksiat, tempat ini payah Islam nak diterima oleh masyarakat. Sebab masyarakat tidak berilmu. Jadi tuan-tuan sekalian, tentang hijrah ni, saya nak sebut tuan-tuan, kita apa sebenarnya hijrah. Hijrah pada Mekah ke Madinah. Ini dapat kita lihat tuan-tuan dalam surah Al-Isra ayat 80. Apabila Nabi tuan-tuan memulakan pengembaraan dia daripada Mekah sampai Madinah, perjalanan lebih kurang jaraknya 400 km. Tak tahulah saya masa pergi haji tu 2008 tu, kapal terbang terus turun di Madinah. Kita duduk sana 9 hari. Lepas tu malam ke-10 tu, dia orang bawa kita pergi ke Mekah. Tolak lebih kurang lepas maghrib sampai di Madinah sebelum subuh. Saya kira agak-agak saya darat campur bagi, saya ingat kira lebih kurang 400 km lah perjalanan. Saya semalam-malaman tak lena lah. Fikir aku naik bas ekspres, bas berhawa dingin, tempat duduk pun selesa. Kan? Macam mana Nabi hijrah? Mengedah padang pasir. Tak ikut jalan biasa, takut ikut jalan biasa, takut jalan shortcut tak boleh. Nanti makna kata ni orang buat hambat buru Nabi ni. Maka Nabi terpaksa ambil jalan melalui pesisir pantai. Yang makna kata dipandu oleh Abdullah bin Uraiqis. 12 hari Nabi berjalan. Nabi keluar pada gua 1 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal baru Nabi sampai ke Madinah. Macam manalah Nabi kita tuan-tuan mengharungi para pasir begitu luas yang tak ada pokok, tak ada apa, semata-mata untuk mewariskan Islam pada kita. Di sana dalam perjalanan itu Allah turunkan wahyu kepada Nabi. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kata oleh Muhammad, ya Allah ya Tuhanku,
Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Masuk ke Madinah secara benar. Untuk apa? Untuk mengembangkan Islam. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkanlah aku dari tempat keluar pun secara benar. Bukan Nabi keluar pada Madinah daripada Mekah kerana pengecut, penakut. Dan Nabi tak pernah jadi pelarian. Nabi berhijrah kerana agama. Dan sahabat kita tak pernah dengar pelarian daripada Mekah, tak ada. Mereka disebut sebagai tuan-tuan orang muhajirin, orang yang berhijrah kerana agama Allah. Buktinya sebaik saja mereka sampai di Madinah, buat masjid, terus berjuang, menyampaikan dakwah. 2 tahun kemudian berlaku perang Badar, mereka sertai. Kalaulah tuan-tuan sekalian, mereka ni pelarian, dipiduk di Madinah, dia selimutlah, duduk sajalah. Tak tidak, dia bekerja untuk Islam. Mereka keluar daripada Mekah kerana Mekah ketika itu tidak sudi menerima agama Islam. Mereka undur setapak. 8 tahun kemudian mereka datang semula, bawa bala tentera dengan penuh izzah. Mereka berjaya masuk kota Mekah dan menawan Mekah dan membebaskan Makkahul Mukarramah daripada segala bentuk syirik. Buangkanlah berhala-berhala keliling Baitullah semua. Akhirnya seluruh Mekah memeluk agama Islam. Itu bukti mereka bukan pengejutan, pelarian. Yang ketiga tuan-tuan, Nabi berdoa diajar oleh Allah, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadikanlah aku, ya Allah, di kalangan sultanan nasira, kekuasaan yang membantu. Nabi minta kuasa jadi sultan, jadi pemerintah untuk menolong agama Allah. Kerana tuan-tuan, Islam dia perlu power, dia perlu kuasa. Kerana Islam ni tuan-tuan, sifat kemuliaan umat Islam yang disebut oleh Allah SWT, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Allah ke atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Apa ciri-ciri penting sebagai umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apabila kamu mampu menegakkan ma'ruf, menegakkan hukum hakam Allah, dan kamu mampu mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Nak cegah mungkar tuan-tuan, dia kena ada kuasa. Tak ada kuasa, macam mana nak cegah mungkar? Tak mampu tuan. Saya nak terang sikit masalah mungkar, maksiat dan mungkar. Maksiat ni tuan-tuan, buat kerja jahat sembunyi-sembunyi. Minum arak sorak-sorak, berjudi sorak-sorak, berzina menyorok-nyorok, itu namanya maksiat. Asi derhaka. Tapi benda ni kalau dibuat terang-terang, dia bukan lagi maksiat, dia mungkar yang mesti diengkarkan, ditolak. Minum orang ramai, itu mungkar, kena cegah. Buat pesta pula, pesta minum arak, buat elal lagi tu, itu dia jadi mungkar tuan. Umat Islam mesti kena tegah. Kalau umat Islam tak berani tegah, umat Islam bukan lagi umat terbaik. Kadang-kadang mungkar ni dibuat oleh orang gila tuan. Orang gila, gila laki-laki, gila perempuan, dua-dua gila, dua-dua berbogel, berzina depan khalayak ramai. Nak kira dia tak berdosa sebab dia gila, tapi perbuatannya mungkar, mesti ditegah. Seorang budak lelaki umur 7 tahun dengan budak perempuan 7 tahun berpeluk-peluk, berbogel-bogel, kena tegak, itu mungkar walaupun dia belum taklif. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ya ba'asa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Hendaklah kamu bangkit menegakkan ma'ruf, kamu mencegah kemungkaran, ataupun Allah akan datang kepada kamu azabnya yang amat pedih. Thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kamu berdoa, Tuhan tak makbul lagi doa kamu. Ini bala tuan-tuan apabila kita biar kemungkaran. Jadi oleh itu, untuk menegakkan ma'ruf, nak mencegah mungkar, Nabi perlu ada kuasa. Maka Nabi minta doa, waj'alni min ladunka sultanan nasir. Jadikanlah aku ya Allah di sisimu kekuasaan yang membantu. Ada kuasa, guna kuasa, tegakkan ma'ruf, cegah mungkar. Itu cerita dia. Dan di hujung ni tuan-tuan, saya nak sebut tentang hukum hijrah. Apakah hijrah itu wajib di zaman Nabi saja? Zaman kita tak ada.
Mengikut para ulama, tidak ada ayat yang menasahkan tentang kewajipan hijrah. Ada ayat yang mana kata menghapuskan hukum hijrah. Cuma ada hadis Nabi SAW menyebut, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada lagi kewajipan hijrah selepas berlaku pembukaan kota Mekah. Tapi yang adanya jihad dan niat untuk menegakkan agama Allah. Al-jihadu madin. Jihad berterusan sampai hari kiamat. Ila yaumil qiyamah. Jadi macam mana kita dalam konteks hijrah kita hari ini? Saya memetik surah An-Nisa ayat 96. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Kita rujuk surah An-Nisa ayat 96. Sesungguhnya mereka dimatikan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Mengikutlah kitab sirah ada 6 orang tuan. Mereka ni Islam. Mereka memeluk agama Islam ketika Nabi di Mekah. Bila datang kewajipan hijrah, mereka 6 orang ni tak hijrah. Lain semua habis hijrah. 6 orang ni tak hijrah. 2 tahun kemudian berlaku perang Badar. Mereka 6 orang ni diarah, dipaksa oleh kaum keluarga mereka angkat senjata lawan Nabi Muhammad dalam perang Badar. Tapi tuan nasib mereka tak baik. 6 mati. 6 mati dibunuh oleh tentera Islam. Bila mereka mati, malaikat tanya, "Fima kuntum?" Apa jadi dengan kamu? Kamu orang Islam. Kenapa kamu lawan Islam? Kamu menyerang orang Islam sendiri. Kamu serang Nabi kamu sendiri. Qalu, mereka kata, kunna mustad'afina fil ard. Kami nak buat macam mana? Kami golongan lemah, mustad'afin. Kami dipaksa. Kalau kami makna tak ikut, kami kena adu ni. Malaikat kata lagi, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru biha. Bukankah muka bumi Allah luas? Kenapa kamu tak berhijrah? Kenapa kamu tunggu sini? Maka kata Allah Ta'ala, fa'ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Semua mereka ni masuk neraka jahannam seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah di neraka. Tentu kalau kita fikir baik-baik, kita akan dapati punca mereka ni mati masuk neraka kerana tak berhijrah. Kalau mereka berhijrah, kemungkinan besar tak berlaku benda macam ni. Maka di atas landasan inilah, maka ulama kata hijrah tu tak wajib. Hijrah tu wajib. Tapi bentuknya berlainan. Saya petik tuan-tuan ketika mentafsirkan ayat ini, Muhammad Rashid Ridha dalam kitab tafsirnya Al-Manar, dia menyatakan bahawasanya hijrah dalam konteks sekarang ni ada 3 macam. 2 berkenaan dengan individu, 1 berkenaan dengan jamaah. Individu pertamanya begini. Kita duduk tuan-tuan di sebuah negeri, tak aman. Macam ketika dulu pernah berlaku di Kemboja, zaman pemerintahan Pol Pot komunis. Siapa saja berwajah Islam habis. Ulama ditangkap tuan-tuan, dikurung dalam kandang babi, dipaksa makan babi, dibunuh, masjid dibom habis. Kalau tuan-tuan pergi Kemboja, tuan-tuan boleh tengok bekas-bekas kesan pemerintahan Pol Pot. Dia orang bom masjid habis. Sekarang masjid dibina semula. Kebanyakannya orang daripada Arab, daripada Malaysia, pergi bina masjid di sana. Dan saya pernah menziarah satu masjid tuan. Saya pun tak sangka tu masjid. Bumbunya atap kelapa, dindingnya atap kelapa. Lantai tak ada. Kita sujud atas pasir belum muka kita. Masjid tu punya susah di sana. Mak mentua saya tuan-tuan nak larikan iman ni, nak pelihara iman, buat lari anak dia 5 orang masuk hutan. 5 mati. Pasal apa mak saya tanya? Mati lapar. Ada beras genggam, buah dalam periuk, rebus minum air Tak ada makanan, tak ada apa. Masuk hutan Thailand, menyeberang sampai ke pulau perhentian dekat Terengganu. 5 anak dia mati. Lari bawa iman. Kalau kita duduk situ, habis dia sembelihnya kita, dibunuh kita. Hingga anak-anak kita nak mengaji Quran tak boleh, nak pakai tudung tak boleh. Maka ketika itu wajib kita hijrah ke negeri yang lebih selamat, supaya makna kita nak selamatkan akidah
nak selamatkan iman dan Islam kita. Tak ada lah kita lindung yang tu, no? Alhamdulillah. Yang kedua, kita berada satu tempat. Tempat tu tak ada orang mengajar, tuan. Tok guru tak ada. Tak ada tok guru. Sembahyang di masjid, hang sana seorang, hang sini seorang. Tak berjemaah pun, tak ada orang yang berani jadi imam. Sampai bab akidah kita tak tahu apa, tak tahu. Kita kena hijrah. Cara hijrah dua cara. Pertama, bawa tok guru mai ke tempat kita. Mengajar di surau, di masjid kita. Sehingga orang di sini berhijrah daripada jahil kepada alim. Kalau tak boleh juga, angkat bungkus lah. Carilah tempat yang ada tok guru, ada para ulama, supaya kita tak boleh jahil, tak jahil selama-lamanya. Dua-dua ni pun saya rasa tak ada masalah. Mana kita tak pergi, taman mana kita tak masuk, perumahan mana tak masuk, pejabat mana kita tak masuk, semua kita masuk sampai ke risalah Islam. Jadi kita tak ada alasan kenapa kita jahil sekarang ni, kerana orang mengajak kata ceruk. Yang ketiga, yang dua ni semua berkaitan tuan-tuan sekalian dalam masalah individu. Dalam masalah jamaah umat Islam, bila kita dapati negara yang kita duduk, negara itu tidak melaksanakan hukum Islam, bahkan kemungkaran, kemaksiatan berlaku secara berluasa, kata Rashid Redha. Ketika itu kita wajib mewujudkan sebuah jamaah, satu kumpulan, sebutlah nama apa pun, parti ke, kumpulan ke, NGO ke, bubuh lah apa pun. Kita berjuang atas dasar untuk mendaulatkan hukum Islam, untuk kita menghapuskan kemungkaran, kemaksiatan, supaya dengan kita menyertai kumpulan ini, maka kumpulan ini kuat, akhirnya boleh Islam itu berkuasa. Islam ini tuan-tuan didatangkan oleh Allah Ta'ala dengan membawa rahmat untuk sekalian alam. Rahmatan lil alamin. Rahmat itu tuan-tuan gelombang. Islam tu batu. Tuan-tuan ambil batu, tuan-tuan balik dalam kolam yang ada air, dia akan mewujudkan gelombang. Begitulah Islam dia jatuh satu tempat, dia akan wujudkan gelombang rahmat daripada Allah Ta'ala. Besar mana gelombang? Ikut kekuatan batu. Batu kecil, gelombangnya kecil. Kalau batu tu besar, gelombangnya pun besar. Kalau masuk seorang ustaz tu kampung, menyampaikan dakwah, bolehlah orang keliling tu mengaji dan sebagainya, gelombangnya kecil lah. Tetapi tuan-tuan, kalau batu besar, kita balik, kita lontar dalam lautan, dia akan mewujudkan gelombang yang maha besar. Gelombang ni bila dia sampai tepi pantai, dia akan menghapuskan sampah sarap, najis-najis yang ada tepi pantai. Pantai akan kembali bersih. Begitulah ibarat tuan-tuan Islam yang kuat, yang ada power, yang boleh berkuasa, boleh memerintah. Bila dia jatuh satu tempat tuan-tuan, dia akan hapuskan segala kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hijrah yang ketiga ni wajib disertai oleh seluruh umat Islam. Kena buat kerja ikut kadar kemampuan masing-masing. Boleh ceramah-ceramah, tak boleh ceramah sembang-sembang, ajak-ajak. Boleh mengajar, tak boleh mengajar, bagi duit kita orang banyak duit. Buatlah apa pun ke arah untuk mendaulatkan Islam. Maka inilah hijrah tuan-tuan yang dikendaki dalam konteks yang ada pada hari ini. Tak payahlah orang alim bawa bungkus pergi lari atas bukit, tak payah. Ini bukan musim lari. Kena terjun masuklah masyarakat. Fa iza zahratil bidah wa sakatal alim fa alaihi la'natullah. Bila telah zahir bidah, orang alim ambil sikap diam, melarikan diri, fa alaihi la'natullah, atas dia laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wal a'yadu billah. Oleh itu saya menyeru diri saya dan tuan-tuan sekalian, mari kita kembali pada generasi hijrah. Kita tengok tuan-tuan sekalian, masya-Allah, semua tahu tanggungjawab untuk Islam. Dalam rumah didik anak-anak dia bagi elok. Didik anak kita tuan-tuan, jaga. Jangan biar dia liar, jangan bagi dia tak faham agama. Masa sekarang ni masa cukup mencabar. Saya terima WhatsApp tuan-tuan, ada orang hantar mail saya. Di Indonesia sekarang ni ada satu agama, Kristian Ortodok. Dia menggunakan tuan-tuan Jawi, dia menggunakan bahasa Arab. Kalau kita tuan-tuan dengar dia baca, kita duk kata Al-Quran dah, pasal bahasa Arab. Orang yang hafal Quran, yang mengaji Quran, dia tahu itu bukan Quran. Dia pakai Bible dia, tapi dalam bahasa Arab. Itu ada di Indonesia, tersebar luas dah. Ramai orang Islam masuk agama Kristian ni, yang tidak ada pendidikan ataupun yang tak faham agama. Jadi kita kena pertahan semua akidah anak-anak kita. Bagi dia cukup pelajaran agama, biar dia tahu membeza yang hak dan juga batil. Sekarang ni pula tuan-tuan, ada di Indonesia juga ada faham liberal, Islam liberal. Dia kira matlamat, cara jangan kira. Matlamat kita iaitu untuk dakwah.
Jangan kira cara-cara dakwah. Kawan saya pergi Indonesia tuan-tuan. Dia pergi Indonesia, dia tengok cara sana, dia bagi tahu masjid mana tu. Dia panggil dengan gitar, dengan rock, semua masuk masjid. Dah masuk semua, baru ceramah. Dalam ceramah pun dia ada nyanyi sikit gitu sini. Bentuk menyanyi lah, bentuk joget lah, apalah. Benda-benda haram ni jangan kira lagi, dia kata. Kita nak tarik orang. Mula-mula biar dulu macam tu. Pendekatan macam ni tak pernah dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut hilang keberkatan. Kita matlamat baik, tetapi tuan-tuan cara kena betul. Di Kuala Lumpur ni dulu ada botak Chin. Botak Chin ni tuan-tuan hebat. Dia rompak bank, dia rompak kedai emas. Dapat dia buat apa? Dia tolong setinggan. Dulu Kuala Lumpur banyak setinggan. Sekitar tahun 70-an saya duduk di Kuala Lumpur. Tak lama lah, lebih kurang 7-8 tahun. Cerita botak Chin. Matlamat dia bagus, nak tolong orang miskin. Tapi cara merompak. Oh tak boleh tuan. Kita nak basuh najis dengan air najis. Tak boleh. Itu Islam tak bagi. Kita memang nak cuci najis, mesti guna air yang bersih. Maka gerak kerja kita mesti selaras dengan hukum agama. Dan tak boleh tuan-tuan, matlamat baik, nak capai macam mana aku suka, tak boleh. Tuan-tuan nak pergi haji, cari duit rezeki yang halal. Tak boleh matlamat pergi haji, cari duit yang haram. Tak boleh. Dia ada kaedah dan sebagainya. Oleh itu akhir sekali tuan-tuan, dalam masalah hijrah ni, kita semua mau tidak mau, kita terpaksa berhijrah. Lepas ni, kita akan pergi masuk kubur. Masuk alam barzah. Kita nak mati pun mati, tak mau mati pun mati. Raja mati, rakyat mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Kita tak mau hijrah pun kita kena hijrah. Kita nak hijrah pun terpaksa hijrah. Jadi sebelum kita hijrah satu tempat tuan-tuan, yang bernama alam barzah, kena buat persiapan. Perjalanan terlampau jauh. Bukan singkat. Saya dari rumah nak main Kuala Lumpur. Dalam poket saya paling kurang kena ada 500 lah. Kita kena baca tayar pecah ke. Nak kena tarik dengan kerin ke kereta kita. 500. Ni main sekarang, saat lagi saya nak balik. Dalam masa tak sampai 24 jam, kita bawa duit 500. Macam mana kalau kita nak pergi satu destinasi yang tak tahu jauh dia. Pergi pula tak balik-balik. Masa tak boleh kira. Takkan cukup sembahyang 5 waktu. Mana tahajud kita, mana sunat duha kita, mana bacaan Quran kita, zikir kita, dakwah kita, pengorbanan duit ringgit kita. Semua ni tuan-tuan sebagai modal atau bekalan untuk balik bertemu Allah. Jangan lalai tuan-tuan. Kita makin lama makin tua, kematian makin hampir, makin dekat dengan kita. Karena kita terpaksa berhijrah. Alam sana lebih teruk tuan-tuan daripada alam dunia yang sedang kita duduk ni. Jangan lupa masalah ni insya-Allah. Jadi sebelum kita semayang tu ada sikit pengumuman, iaitu saya diminta untuk mengiklankan selepas ni kita ada solat hajat. Iaitu satu projek tuan-tuan sekalian yang bernama STEP. Nama ringkas dia iaitu Sumandak Tepi Enhanced Production. Betul tak betul? Lebih kurang begitulah. Jadi kita sama-sama lah semayang hajat. Mudah-mudahan projek yang dilancarkan ini diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Di samping itu tuan-tuan, macam biasalah saya ada bawa barang jualan di luar tu, tapi saya bawa barang tak banyak, bawa gambit ya. Yang pertamanya saya bawa herba, saya namakan dia King Herba. King Herba ni tuan-tuan saya dah beramal 7-8 tahun dah. Yang pertamanya kita minum dia, kita buang air besar kecil, puas lawas. Yang kedua kita buat kerja sikit, mudah berpeluh. Yang ketiga tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada 2 penyakit, iaitu buasir dan batu karang. Ini cepat bertindak. Makan hari ini, besok insya-Allah mengecut buasir tu. Tuan-tuan minum hari ini, insya-Allah besok tuan-tuan kencing, batu tu dah keluar. Dia keluar macam tepung. Di antaranya lagi tuan-tuan, kencing manis darah tinggi, biasanya gout, makan masa seminggu. Tuan-tuan minumlah pagi petang-petang, seminggu lepas tu pergi cek hospital. Tekanan darah tinggi dan kencing manis insya-Allah. Bagi muslimat, membantu melancarkan pilihan haid dan juga nifas. Darah-darah kotor cepat keluar insya-Allah. Tapi bagi saya tuan-tuan, berkat beramal herba ni dah 5 tahun lebih saya baca kitab tak perlu guna cermin mata. Dulu saya baca kitab pakai cermin mata. Dah 5-6 tahun dah tak perlu guna cermin mata dengan izin Allah. Kalau tuan-tuan perasan saya buat kuliah dekat yang sebelah tu dulu ni apa nama? Daya Bumi. Petronas baca Daya Bumi kan. Lepas tu pakai cermin mata. Bila pindah mai sini saya tak pakai cermin mata dah. Sebab dengan izin Allah berkat beramal herba tersebut. Itu satu. Kalau di pasaran tuan-tuan jumpa nama dia Raja Herba KH Kopi, bendanya sama.
Saya namakan king herba. Bekalan kita dapat berperlih, kita packing, kita jadikan sebagai bahan derma. Untuknya kita gunakan untuk pondok kita insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan, saya ada bawa al-manna. Al-manna ataupun bahasa Arab bagi gam Arabic. Gam Arabic itu tuan dalam masalah berkaitan dengan buah pinggang. Saya dah edar lebih kurang 3-4 bulan yang lepas. Banyaklah tuan-tuan respon daripada orang yang minum dia. Memang cukup baik untuk buah pinggang. Satu kes berlaku tuan-tuan di Pendaga, dekat masjid Pendaga. Satu orang tu dia bengkak badan akibat buah pinggang. Alhamdulillah bila dia minum dengan izin Allah, sihat, dia elok, dia tak bengkak dah badan. Baru-baru ni saya pergi ke Sungai Petani, isteri dia datang jumpa, dia bagi tahu saya, dia kata alhamdulillah doktor nasihatkan dia supaya melakukan dialisis ni buah pinggang, cuci buah pinggang 2 kali seminggu. Sebelum ni 3 kali seminggu. Jadi bagi yang mengidap penyakit buah pinggang ataupun yang belum kena, sebagai penjagaan, mana kata saya ada bawa lah al-manna tu dalam bentuk setengah kilo, harganya RM90 untuk penjagaan buah pinggang. Jadi caranya tuan-tuan, kita ada sediakan dia punya cawan dia, ambil satu sudu, masukkan dalam air biasa aja, jangan pakai air panas atau air sejuk, air biasa aja, air suhu bilik, air mineral biasa, masukkan dalam Tupperware tu, dan tutup, goncang, dia kena shake, goncang sampai dia hancur. Kemudian tuan-tuan minum 2 kali. Nak tidur sekali, bangun tidur sekali. Perut kosong, insya-Allah. Ada penyakit berkaitan dengan buah pinggang, dengan izin Allah insya-Allah. Apa tuan-tuan, nasihat buat ibadat itu ya. Jadi tuan-tuan berhajat ada di belakang tu. Itu saja. Mari sama-sama tuan-tuan, lepas sembahyang zuhur ni kita sembahyang hajat untuk makna kata pembukaan, pelancaran satu projek di Sabah, iaitu syarikat tu nama Sumandak Tepi Enhanced Production atau ringkasnya step. Mudah-mudahan makna kata projek ini berjalan dengan lancar untuk makna kata kekuatan ekonomi negara kita dan juga rakyat Malaysia kita insya-Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbati wal taqat 'ala ta'ati wa tawahadat 'ala da'wati wa ta'ahadat 'ala nasrati syari'ati. Fasiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiya subulaha wa amla'aha nurikal ladzi la yaqbu ashrah suduraha bi qaidil imani bik wa jamil tawakkuli 'alaik wa ahya bi ma'rifatik wa bi ta'al syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala khair khalqi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.